Tes 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 tes. Tes tes tes. Tes tes tes. Tes tes. Oke guys, selamat pagi semua. Sekejap ya. Dari semalam lagi ramai yang tanya macam mana token wallet ni, macam mana nak buat, macam mana nak register, macam-macam. Okey, sekarang boleh tanya. Saya nak tunjuk macam mana nak buat token wallet ni. Simple. Yang ada 2-3 akaun Gigamek pun boleh buat. Yang ada 10 pun boleh. Okey. Morning guys. Say hi sikit. Waalaikumsalam. Ya, Fika. Ada sarapan ke tu? Suara dengar clear tak, Fika? Assalam. Ya, Kak Ida. Apa khabar Kak Ida? Semalam ada ramai tanya macam mana nak buat token wallet tu. Ada bunyi bising-bising tak Kak Ida? Oh ya ke? Okey baik. Bagi yang penting suara tu. Okey guys, tap screen sikit, share dengan rakan-rakan. Semoga bermanfaat ya. Okey. Okey, baik. Sekarang macam ni. Okey, yang perlu you all faham, token wallet ni adalah wallet Dia bukan exchanger. Dia wallet decentralized. Alright. Ini yang kita boleh guna satu wallet ni, kita boleh guna dekat mana-mana DEX ataupun decentralized. Macam MetaMask, Trust Wallet, kita just import kita punya key phrase. Okay, dia punya kunci tu you all perlu simpan. Contoh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Okay, baik. Sekarang macam ni. Dekat sini saya tak nampak USDT tau. Okay, dekat sini BNB BNB ni lah BNB ataupun Basic Smart Chain. Ini dipanggil network BNB. Okey. So macam mana nak add USDT, kita tengok kat sini kat tepi ni. Kita tengok kat tepi ni, dekat sini bahagian plus ni kita tekan. Okey, kita tekan. Alright. Sekejap Alright. So dekat sini perasan tak? Ni macam-macam ada. Kita just tekan bahagian USDT sahaja. Dekat sini ada tulisan BSC.
USDT ni BSC, dia bukan TRX bukan Tron Wallet ataupun Tron Network. Okey, dekat sini dekat bahagian BSC USDT ni, okey, kita just tekan plus ni sahaja. Alright. Tekan plus ni, so dia akan berada. Okey, kita tekan cancel. Dia akan nampak tak kat bawah ni? Jap. Pandai hilang-hilang. Alright. Okay, so dia akan nampak dekat bawah ni BSC USDT. Okay. So untuk orang yang ada 2-3 akaun 2-3 akaun Gigamek. Macam mana kalau ada 2-3 akaun Gigamek nak buat wallet ni? Okay, senang je. Guna satu wallet ni ataupun guna satu handphone ni, guna aplikasi satu wallet ni, satu aplikasi kemudian kita tekan dekat bahagian sini. Dekat atas ni. Okey, alright. Dekat atas ni pun boleh, dekat sini pun boleh. Ya, dekat sini pun boleh. Okey. Saya dah buat semua ni. Saya dah buat semua, bukan setakat BNB saja, macam-macam ada di sini. Ethereum pun ada, Bitcoin pun ada, Tron Wallet pun ada. Okey. Polygon pun ada, Arbitrum pun ada. Ini semua adalah network. Okey. Tapi kita fokus pada BNB sahaja. Okey, inilah BNB. Logo dia ni, logo Binance. Alright. So dekat sini kita tengok dekat bahagian ni, kita tengok dekat bahagian kanan ni dia ada plus kan. Perasan tak plus ni? So plus ni ini untuk yang ada akaun 2-3 akaun Gigamek. Macam mana nak buat? Just pastikan nama sahaja ataupun username Gigamek kita tu supaya kita tidak terkeliru. Supaya kita tidak terkeliru. Okey, sebab konsep benda ni okey, ini yang saya dapat agak lah. Okey. Gigamek tidak bagi tahu lagi kenyataan resmi untuk guna TP Wallet ni macam mana kan. Okey, konsep dia senang. Okey, yang pertama kita tekan ni plus ni. Okey, kemudian kita create wallet ataupun import wallet. Import wallet ni kalau kita ada buat wallet sebelum-sebelum ni. Okey. Kalau tak ada, ini untuk first time. Okey, tekan. Okey, tekan tekan ni. Create wallet. Alright. Kemudian kita namakan dekat sini. Apa nama username Gigamek kita tu? Yang akaun 1, akaun 2 lah. Contoh. Tak kisah pun sama ada sama nama ataupun lain nama. Tak kisah. Yang penting kita nak buatkan wallet dia siap-siap sebelum migrate ke 3.0 ni. Kemudian kita namakan contoh BNB. Okey. Kemudian kita namakan username kita tambah dengan username kita tadi. Okey, katalah di sini Master Abi contoh. Master Abi tadi dah Master Abi, kita letak Master Abi 2 contohlah. Username dekat kita letak kat sini Master Abi 2. Ataupun kalau username you all, ikutlah username tu supaya you all tidak terkeliru. Okey, supaya tidak terkeliru nanti. Okey, kemudian kita tekan next Selepas letak wallet name ni, BNB ni, kemudian username Gigamek kita, kemudian kita tekan next. Alright. Dan dekat sini dia bagi tahu apa? Create recovery page. Alright. Kemudian tekan ni. Nah, dekat sini inilah yang paling penting untuk you all simpan. Simpan elok-elok ini. Ibarat ni surat apa nama ni? Surat sertifikat ataupun surat tanah lah yang paling penting. Okay, so bila you all tak ada benda ni, okay, you all tak dapat buka you all punya wallet dekat mana-mana device, handphone ke, komputer ke, tak boleh buka. Tapi kalau ini ada, kalau boleh tulis, simpan dekat handphone first, kemudian salin dekat kertas, kemudian simpan dekat sijil ke mana ke tempat-tempat yang you all patut simpan seelok-eloknya, jangan sampai orang lain tahu. Okey. Kemudian dekat sini bila tekan copy create recovery page, okey, kita tekan, alright. Kemudian tick semua ni, alright. Kemudian kita tekan confirm to copy. Okey. Bila tekan confirm to copy, kemudian kita tekan dekat bahagian sini. Check backup. Okey, dekat bahagian check backup ni okey. Okey, yang kita copy tadi kita simpan dulu siap-siap dekat bahagian note ataupun WhatsApp terpulanglah kan. Kemudian macam mana nak type benda ni? Macam mana nak masukkan? Ikut dekat yang kita copy paste tadi, apa yang bahagian depan? Bahagian kiri tau. Dia ikut daripada kiri ke kanan, bukan ikut yang ini.
tapi ikut yang tadi tu, yang kita copy tadi tu. Okey, bukan ikut yang sini. Kalau yang kita copy dekat sini. Okey, yang sini nombor 1 dial ya. Sekejap Okey, yang sini nombor 1 dial, nombor 2 recall, nombor 3 hero, nombor 4 dan seterusnya. Okey, kalau kita tengok dekat sini check backup dia tak sama. Dekat sini recycle kan. So kita kena ikut yang tadi, dial, call dan hero dan lain-lain seterusnya lah. Faham Simple, senang kan. Ramai yang tak faham benda ni. Sebenarnya dia tak faham konsep wallet tu. Macam saya dah buat wallet ni sebelum ni lagi, sebelum Gigamate ni saya dah ada wallet. Just copy key paste sahaja, import. Itu untuk yang dah ada wallet. Kalau untuk yang belum, inilah permulaan dia. Masukkan, bila dah masukkan semua 12 kata ni, ini kod yang you all patut simpan. Betul-betul you all simpan. Macam mana you all simpan benda tu sangat-sangat penting. Ataupun surat tanah lah kan, ataupun apa-apalah, sijil ke apa, simpan. Okey, kemudian dah siap, kita tekan complete. Kalau saya nak tunjuk kat sini. Kalau katalah saya tekan salah kat sini kan, bila tekan salah, contoh saya nak tekan bahagian atas ni, dia akan, bagusnya dekat TP wallet ni, dia remind kita tau. Okey, kita tekan recycle. So dia nampak tak kat sini dia ada pangkah. Sebab apa? Sebab salah kita tekan. Kalau dekat wallet-wallet lain tak ada benda ni, dia tak bagi tahu. Bila dah sampai je kan, dah habis kita tekan 12 kata tadi, kemudian kita tekan confirm, complete, dia kata salah pula. Lala kita nak mencari pula satu-satu kan. Dekat sini bagusnya TP wallet ni, dia remind kita bila salah dia akan ada pangkah ni. Okey, baik. Maknanya salah. Okey, dekat tempat tadi apa? Kat tempat tadi yang saya nampak dial. Okey. Macam ni betul. Kemudian apa? Recall. Betul. Dekat sini apa? Recycle. Recycle salah. Okey. Dekat sini tadi ada hero yang saya nampak. Katalah kita main random pun, no problem. Kalau kita main random pun, dekat TP wallet ni, base-nya dekat sini. Walaupun kita katalah tak ingat lah kan, tak ingat kita punya key paste apa semua macam mana ni, tak apa, kita cuba random. Okey, kata kita tekan toast salah. Okey, baik. Toast salah kita tekan bright pula, bright pun salah. Kita tekan brown pun salah. Kita tekan place pun salah. Kita tekan yang ini pun salah juga. Kita guna ini, ni betul. Perasan tak kat sini? Ini yang base-nya dekat TP wallet ataupun token pocket tu lah. Dan kalau dekat wallet lain, dia tak ada bagi tahu benda tu. Remind benda tu yang salah tu tak ada bagi tahu. Bila kita dah tekan semua complete, baru dia bagi tahu salah. Alamak, salah. Lala kita nak kena cari satu persatu. Kan, mana satu yang salah, nak ulang balik, leceh. Kan? Tapi dekat sini yang base-nya TP wallet ni, kita boleh tahu, oh maknanya salah. Okey. Lepas ni, ini saya tak ingat dah ni. Seterusnya apa saya tak ingat lagi. Ini contoh saya nak bagi tahu you all. Ini contoh mana lagi? Contoh kita tekan next, salah. Dekat recycle, salah juga. Kita random, salah. Dekat redeem, salah. Dekat curtain, salah. Lepas tu brown, salah juga. Bright, bright pula yang betul. Maknanya dekat TP wallet ni, ini tapi you all kena simpan jugalah key paste ni. Secret recovery key paste ni, paste you all ni kena simpan juga. Walaupun you all rasa benda tu senang macam TP wallet ni, tapi kalau kata you all tak ingat mana nak simpan, tapi you all kena buat random macam ni je lah. Still okey lagi lah, still boleh jumpa lah, sebab dia akan remind bila salah tempat susunan tu. Faham ni yang mudahnya untuk token wallet. Okey, ini saya cuba saja. Okey, saya pun saya takkan guna ni wallet ni. Saya cuba untuk buat tutorial. Okey, dekat sini saya kata tekan next. Betul. Kemudian recycle, salah. Kita pangkah balik. Kita tekan brown, salah. Kita tekan toast, salah. Kita tekan bawah dia ni, betul. Okey. Ni contoh brown, salah. Toast, betul. Okey. Kemudian kat mana pula ni? Place. Kemudian bawah ni salah. Salah. Maknanya brown ni. Okey. Bila dah complete macam ni, okey, bila dah complete macam ni, okey, bila dah complete macam ni, baru kita tekan complete. Tengok kita tekan complete. Right. So dia dah create dah TP wallet BNB wallet ni. Okey. So bila kita tekan dekat sini
Kita tekan dekat sini, tepi ni, dia ada dua. Nampak? Perasan tak? Dia ada dua. Satu master AB, satu lagi master 2, okey. Dan seterusnya. Contoh kita ada 10 akaun Gigamed konon. Ataupun kita nak manage akaun klien kita yang dia pun tak tahu juga macam mana. So pastikan script recovery tadi kita simpankan dia elok-elok. Kan? Janji kita amanah. Okey. Dan kita boleh buat dekat sini berapa-berapa pun boleh sebenarnya. Semalam saya buat 16 untuk saya dan tim saya yang memang langsung tak tahu apa-apa bab IT, dia nak tahu duit saja, tak apa. Kita tolongkan dia. Okey. So dekat sini macam mana ni? Okey. Dia dah buat macam ni kan. So kita kena tinggal add dekat sini USDT BSC tadi. Okey. Kemudian kita cari BSC USDT. Okey, tekan dekat bahagian USDT ni, kita tekan plus dekat sini USDT kita tekan plus. Okey. So bila dah tekan plus baru kita tekan cancel. Maknanya dia ada dekat sini, nampak? Okey. Ini basic untuk orang yang nak buat wallet macam mana. Kalau tanya dekat grup kan, satu dah tanya bagi jawapan, nanti seorang lagi tanya lagi jawab soalan yang sama. Memang peninglah leader nak jawab. Itu yang kadang-kadang dia orang tak jawab. Kan? Jadi hari ni saya kebetulan ada rezeki untuk buat live ni. Selalunya saya buat kerja ni pagi-pagi ni. Saya sarapan, saya buat kerja, saya macam-macam benda saya buat. Okey, tapi saya luangkan masa sikit untuk buat live ni untuk you all faham. Alright. Dekat sini dah buat macam ni kan. So biarkan. Okey. Kalau kata nanti macam mana nak withdraw daripada Huobi, daripada Binance, Bybit dan lain-lain sebagainya kan. Ada orang pakai Bybit, KuCoin. Okey, tak kisah. Dekat KuCoin ataupun Bybit, dia biasanya kita boleh withdraw. Contoh withdraw USDT. Contoh saya bagi contoh macam ni. Alright. Sekejap Contoh kita pergi dekat Bybit lah, contoh Bybit. Okey. Okey, dekat sini saya akan tunjuk you all. Okey, Bybit. Alright, dekat sini perasan tak? Sekejap Okey. Okey, dekat sini kalau you all nak withdraw, okey, bukan TRC dah, bukan TRC 20 dah, tapi BSC Smart Chain ataupun BEP 20. Alright. So dekat sini contoh withdraw. Okey, ini Bybit tau. Bybit, kemudian USDT. Okey. So inilah maksud network tu. Okey, inilah maksud network. Kita boleh pilih network tadi. Okey, dekat sini nampak tak kat sini? Okey. Network ni. Dekat network ni, di sini please choose a chain type. Alright, network. Kita tekan. Okey, dekat sini ada TRC20, BSC, BEP20, ERC20, Arbitrum 1. Ini semua adalah network. Kalau kita nak withdraw dekat TP wallet tadi ataupun USDT, BSC tadi, BNB itulah. Okey. Kita tekan dekat bahagian BSC, BEP20. Alright. Sama je. USDT tu sebenarnya sama je. Cuma network berlainan. Faham ya? Kenapa Gigamed sarankan untuk BSC ataupun BNB ni, Smart Chain ni? Sebab dia punya cost fee lebih murah bila kita berbanding TRC20. TRC20 Tron Network, dia $1. Kalau dekat ERC20 ni apa? Ethereum punya network, $5 withdraw fee. Alright, dekat sini murah, biasanya murah. Dekat sini dia ada tulis, tengok bawah ni kan, 0.3 USDT. Okey lah kan, 30 sen. Kalau sebelum ni 1 USDT, betul tak? Okey. So dekat sini kita masukkan amount macam biasa, address wallet macam biasa. Address wallet macam mana? Address wallet yang ini lah. Okey, address wallet yang ni macam mana? Kita tekan ni. Kemudian okey, understood lah apa semua. Okey, kemudian kita tekan receive. Dekat bahagian receive ni lah kita copy. Inilah wallet yang kita copy paste dekat exchanger tadi. Okey, yang dekat Bybit ni lah. Okey, sebenarnya semua exchanger sama, KuCoin, Bybit, semua exchanger sama, cuma interface berlainan. Alright. Okey. So masukkan amount contoh, baru kita tekan withdraw. Dekat sinilah tempat address yang kita copy, bahagian wallet address tadi. Setiap wallet address ni macam ni. Okey, wallet address dia macam ni, lebih kurang.
Cuma bila kita kena nak tahu, kita tengok bahagian 3 ataupun 4 huruf pada belakang tu, kemudian huruf 4 depan dan huruf belakang. Ini je kita kena hafal. Yang tengah-tengah ni tak perlu lah. Faham Itu je kita kena perlu tahu. So dekat sini perasan tak kat sini dia kata apa ni? Okay. This address only support BSC BEP 20. Bermakna BNB ataupun BNB Semacin. Alright. Faham Yang tak faham boleh tanya nanti. Alright. Tapi untuk yang sekarang, yang sebelum migrate ni, dekat BSC dia guna macam mana? Dia tetap guna Tron Wallet. Ni Tron Wallet macam ni, Tron Network. Okey. Dekat sini dia pilih TRC 20. Okey. Dekat sini pilih TRC 20. Macam biasalah. Yang sekarang orang deposit masih lagi TRC 20 tau. Untuk BSC semacam ni, bila dah migrate, sistem tu dia akan berubah nanti. Developer ataupun IT Gigamesh akan bagi tahu dalam sistem yang kenapa kita kena guna BSC. Dia akan announce, bukan dalam email kemungkinan dia announce, paling tidak dia akan announce dalam sistem tu. Okey, dalam sistem tu lah kita kena masukkan wallet kita ni nanti. Okey, USDT ni BSC ni. Alright. Sebab tu yang dipanggil dia secure. Dia tak payah dah, dia tak apa? Dia tak guna dah orang ketiga. Ini dipanggil decentralized. Okey. Dia lebih secure berbanding WIP 2.0. 3.0 ni memang lebih secure lah. Semua sistem sebenarnya dah awal semua dah pergi dekat 3.0. Okey. Okey, baik. Ini dekat bagi Bybit. Okey, ini Bybit. Okey, kalau dekat Binance pula macam mana? Sama. Okey, dekat Bybit dia punya fee 0.3 USDT ataupun 30 sen. Dekat Binance, okey kita tengok Binance Saya ada Binance. Binance ni tak boleh download dah. Okey, kalau Android boleh, cuma menggunakan APK daripada official website Binance. Alright. Okey, dekat sini. Okey, kita pergi dekat bahagian wallet. Right? Okay, kita tekan withdraw dulu ataupun kita tekan dekat sini pun boleh, ataupun kita tekan withdraw pun boleh. Kita tekan withdraw. Alright. Kita pilih USDT contoh. Okey. Dekat sini apa nak type? Send via crypto network. Okey, bukan send via email ataupun phone dan ID. Phone ID email ni dia Binance dengan Binance ataupun user tu ada Binance kita send. Okey, dan itu pun charge free. Okey, kita sebab nak bagi dekat wallet ni, kita tekan send via crypto network. Alright. So dekat sini macam mana? Sama juga. Okey. Dekat bahagian select network ni sama juga. Kita select apa? Okey, dekat sini BNB Semacin BEP 20. Alright. Nah, dekat Binance dia punya fee murah sikit. 0.28 ataupun ni 0.29 lebih kurang lah. Beza 1 sen. Okey. Okey. Dekat sini ada tak TRC 20? Kejap kita tengok Ada. Dekat bahagian bawah tu TRC 20 ada. Solana ini semua network. Okey. Kalau you all faham network ni, mudah saja. Okey, nampak? Dekat Binance kalau ERC 20 USDT, dia punya charge fee nampak? 4.58 USDT. Wow. Kalau dekat Huobi biasanya 50 sen. 5 dolar. Alright. Setiap exchanger tak sama. Kat Binance terpaling murah lah antara semua. Sebab apa? BNB Semacin ni network Binance. Alright. Okay, kita tekan BNB dekat sini. Dan kemudian ni long press to paste. Long press to paste ataupun copy paste dekat sini. Apa yang kita copy paste dekat sini? Ni dia. Yang tadi tu juga. BNB, BSC, USDT kita copy dekat sini. Alright. Kita tekan receive. Kemudian copy ni lah. Ini yang kita perlu, copy ayat ni. Ayat ni kita perlu copy. Alright. Okey. Kemudian copy paste dekat sini. Faham mudah untuk kita buat apa ni? Ya betul. Codex, kena simpan kod tadi tu ataupun secret recovery tu kena simpan. Itu yang paling penting sekali kita simpan. Macam mana pun
Kalaulah kita hilang handphone ke kan, nauzubillah, ataupun kita tak ingat ataupun jauh, kita boleh buka balik. Cuma dekat dekat apa nama ni? Dekat TP wallet ni kan, dia kena copy ataupun kena simpan script recovery tadi tu. Katalah kita guna email yang akaun yang sama, rasanya hilang pun boleh lagi kot, random macam tadi. Tapi pastikan you all kena simpan juga. Jangan leka dengan benda-benda macam tu. Alert, simpan. Sebab itu adalah duit you all. Alright. Ini dekat Binance. Okey, kita tengok dekat Huobi. Huobi rasanya tak boleh. Sebab apa? Kita tengok Bias. Kalau kat Huobi kita tekan withdraw, button withdraw. Sekejap withdraw. Okey, tekan withdraw dekat Huobi. Kita pilih USDT kan. Kita kat sini pun ada ni, tulis ni USDT. Kita tekan USDT. Okey. Kita pilih blockchain address. Dekat sini tulisan dia blockchain address, lain lagi. So kita pilih blockchain address. Dekat sini dia automatic TRC20 tau. Okey. Kita pilih apa? Kita pilih BSC, tapi dekat sini BEP20 masih belum dibuka. Withdrawal suspended. Maksudnya belum lagi dibuka oleh Huobi. So dekat Huobi tak boleh guna BSC20. Simple. Okay. Kita back. Kita dekat mana lagi? Sekejap saya cuba sekejap. Binance. Mana lagi? Ini Tipu Wallet, Interest Wallet, ni Kobo Wallet, Engine Wallet. Banyak. Kita ambil dekat, contoh dekat KuCoin. Sekejap ya, kat KuCoin kita tengok. Kita tengok dekat KuCoin ni. Right. Kita akan tekan set. Right. Okey. Sekejap ya, saya kena masukkan balik ni password. Lama tak buka ni kalau macam ni. Oi. Sekejap. Okey, kita nak tengok dekat dekat KuCoin macam mana pula Okey, kita tengok dulu. Deposit. Sekejap. Sebab tak ada apa? Sebab saya tak ada masukkan koin langsung dekat sini. Buy crypto. Sebab tak ada kripto. Nak tekan button withdraw tak ada, deposit je ada. Sebab apa? Saya tak pula deposit dekat sini. Ni deposit ni. Okey, kalau dekat sini pun sama. Okey, ni deposit. Okey, ERC20, TRC20, Solana, Algo. Okey. Kita cari pula BSC, ada tak kat sini BSC? Ada juga, tengok ni. BEP20 ataupun BNB semacam BSC. Ini kita kena faham. Ini dipanggil network. Okey, inilah maksud network. Okey. Sebenarnya USDT tadi tu sama je. Bila kita masuk dekat exchanger, paling senang dekat Binance lah. Binance ataupun Bybit. Okey. Bybit dengan Binance murah lagi. Yang saya nampak lah, yang saya perasan. Kalau saya tengok dekat sini pula, dekat Max. Max Global ni. Okey, ini pun exchanger juga ni. Okey, dekat Max Global ni, kita tengok Okey. Kalau kita tekan withdraw, okey, kita tekan withdraw. Alright. Kita tekan USDT. Okey. Kita pilih juga dekat bahagian network ni. Okey, kita tengok berapa dia punya fee. TRC20 kita pilih BEP20. Sama. Mahal tau. Tengok kat sini berapa? Fee $1. Sama. Max Global.
Okey. Sama dia punya fee. So contoh kalau ada contoh mahal dekat sini nak withdraw USDT tadi, simple. You all tak perlu pening, tukar dulu USDT kepada BNB. Biasanya BNB murah. Okey, kalau kita nak withdraw, kita contoh BNB ni kan. Okey, kita pilih di sini ada dua BP2 dengan BIP20. Kita pilih BIP20. BP2 ni dia lain lagi network dah. So, perasan tak kat sini? Dia 0.001 BNB murah. So you all kena transfer BNB dulu kepada exchanger ataupun Binance ke ataupun Bybit ke, transfer BNB you all dulu. Kemudian barulah you all tukar kepada USDT, kemudian barulah daripada Bybit tadi USDT you all withdraw melalui network BIP20 ataupun BSC, BNB Smart-Chain. BSC itu BNB Smart-Chain lah. Okey. Untuk you all paling mudah. Saya selalu buat macam tu. Mana network yang mahal saya tengok dulu. Itu gunanya kenapa saya ada macam-macam wallet di sini, Exchanger. Exchanger ni sebenarnya saya daripada dulu tahun 2018 dah berkecimpung dengan Exchanger ni. Keluar masuk, register sana, register sini kan. Sebelum ni lagi saya dah ada study, belajar benda ni. Senang. Okey. Untuk contoh, okey, kita patah balik dekat sini. Okey, kita patah balik dekat sini. Kita tadi ada 1, 2, 3 akaun macam tu kan. Kita ada 3 akaun. Bermakna kita tekan dekat sini. Ni tepi ni. Perasan tak ada 2 dekat sini. So macam mana kalau ada 3 akaun, ada 10 akaun, ada yang klien kita tak pandai macam mana nak buat ni dengan nak buat TP wallet ni banyak-banyak contoh kan. Dia ada 3 akaun, ada yang 4 akaun kan. Okey, simple. Kita tekan dekat sini, dekat BNB ni dekat sini, dekat dia ada BNB dekat sini. BNB, okey. Kita tekan plus ni. Kemudian kita tekan dekat sini apa? Create wallet. Ni mesti baru semua. Okey, kalau lama tu import itu biasanya yang terawal tadi. Yang kedua, yang second apa semua tu mesti create wallet sebab baru nak buat create wallet baru. So dekat sini namakanlah you all punya username Gigamek tadi. Faham contoh kejap Nurul, hobi ke baik dulu. Baru ke TP wallet je Master Babi. Betul Fika. Okey. Fika ada lagi tak tu Fika? Sorry tadi saya tengah explain tengah fokus explain.